Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada hari ini untuk membaca kitab Sahih Muslim, satu kitab yang antara terbaik jika masyarakat para talibul ilm atau para ulama di sebelah Afrika sana, mereka lebih menyukai Sahih Muslim, kerana Sahih Muslim tu susunannya lebih cantik dan dia mengumpulkan hadis tu lebih banyak. Macam kalau kita baca Sahih Bukhari, Imam Bukhari kadang-kadang dia pendekkan, dia potong hadis tu, letak pada bab tu. Sebab Imam Bukhari dia mengambil mana yang kena dengan tajuk apa yang nak diambil daripada hadis tersebut. Ada pun Imam Muslim, dia ambil satu tajuk, dia ambil siapa ahli hadis yang berkaitan dengannya, satu bab dikumpulkan. Jadi kat sini kita ada kelebihannya kalau kita baca Sahih Muslim, sebab kita akan jumpa banyak hadis dalam tajuk yang sama. Jadi kat situ dia menguatkan lagi kita punya hujah, lagi menguatkan lagi kefahaman kita tentang sesuatu hadis. Sebab antara kaedah ahli sunnati wal jamaah, iaitu bila kita nak meletakkan hukum ke atas sesuatu, kita kena kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan isu tersebut pada satu tempat. Jadi supaya kita tak tersilap buat hukum. Seperti kalau contohnya kita bagi baca satu hadis kan, Nabi kata innamal ma'u minal ma', sebenarnya air itu daripada air. Maksudnya mandi wajib apabila terkeluar air mani sahaja. Kalau dia ambil hadis itu saja, dia tak hukum. Maksudnya macam mana kalau dia melakukan hubungan dengan isterinya namun tak keluar air mani, maka dia kata hukum dia tak perlu mandi wajib. Sedangkan dalam hadis lain Nabi kata bila idza kana ar-rajul baina juhadihi al-arba', bila seorang lelaki itu di antara empat anggota isterinya, empat anggota isteri, tangan dan dua kakinya, maksudnya di antara dua lah, thumma jahadaha, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, maka ke atasnya mandi. Keluar air mani ke tak keluar air mani? Jadi kat situ kalau kita tak kumpulkan segala hadis dalam satu bab, maka kita akan cepat menghukum. Nah, ahli bid'ah cara dia macam tu. Ahli bid'ah dia akan ambil satu hadis yang mana kena kat dia, kemudian dia gunakan hadis tersebut. Kalau kita tengok kaedah ahli bid'ah, pertama hadis dhaif, itu confirm lah. Yang kedua kisah-kisah khurafat dan hayalan. Yang ketiga mimpi-mimpi, dia punya hujah dia. Yang keempat ialah dia akan ambil satu hadis kemudian dia terus buat hukum. Yang kelima, kalau sahih sekalipun hadis mereka akan tidak mengikut kefahaman para salaf. Kalau kita tengok setiap amalan mereka tu, kalau kita cek balik 5 ni, mesti terkena salah satu. Nampak macam sahih amalan mereka, ada dalil, rupanya tak ikut fahaman salaf. Nampak macam ada dalil, rupanya dalil mereka tak sahih. Nampak macam ada dalil, rupanya dalil ni ambil satu dalil dan tinggalkan dalil-dalil yang lain. Apa contoh yang kita boleh bagi? Mereka ambil satu hadis dan lupakan hadis-hadis yang lain. Contohnya bab mereka ni berzikir terlompat-lompat nari-nari tu, dia ambil satu hadis Ja'far. Betul, hadis tu sahih. Bila Nabi kata ana minka wa anta minni, aku daripada engkau dan kau daripada aku. Lalu Ja'far pun happy, dia pun joget, happy. Rasul kata, ni nampak ni Ja'far
mana menari kegembiraan bila dia dipuji oleh Nabi SAW, maka kita pun boleh menari kegembiraan dalam berzikir. Masya Allah. Macam mana kamu ambil satu kisah tu, kemudian kamu hukum ke atas umum? Jadi itu juga dengan contohnya hadis yang kita akan baca ni. Kita dah baca sebelum ni. Man qala la ilaha illallah, siapa mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka darahnya dan juga hartanya terpelihara melainkan dengan hak Islam. Maksudnya tak boleh kita nak hukum orang Islam kafir. Macam tu. Sedangkan banyak lagi hadis-hadis lain yang Nabi kata faqad kafar, telah kafir. Siapa meninggalkan salat faqad kafar. Jadi kita kata tu ini masalah mereka tak kumpulkan dan tak lihat keseluruhan, kemudian buat satu hukuman, dan mereka pula kefahaman mereka tidak berdasarkan kefahaman para salaf. Itu punca musibah yang berlaku. Itu yang jadi macam-macam tu. Berzikir, berjoget, menari dan pelbagai-bagai lagi lah. Kita nak lagi cerita kat sini. Bukan makamnya nak belajar pasal tu. Makam ni nak baca Sahih Muslim sekarang. Bismillah. Ustaz Abu Khadijah baca sampai hadis mana? Sampai 38. Ini 40. Perang tu dah baca lah. Yang perang tu dah baca lah. 41 lah. Saya tak ulang ulang sebelum tu. Okay, kita baca hadis 41. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, haddatsana Daud bin Rushaid, telah menceritakan kepada kami Daud bin Rushaid. Qala haddatsana al-Walid, yakni bin Muslim, telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim ibnu Muslim, an ibnu Jabir, daripada ibnu Jabir. Qala haddatsani Umairu bin Hani, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani. Qala haddatsani Junadah bin Abi Umayyah, telah menceritakan kepada kami Junadah bin Abi Umayyah. Haddatsana Ubadah bin Samit, Ubadah bin As-Samit. Sahabat meriwayatkan hadis ni siapa dia? Ubadah bin As-Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkata dan Rasulullah SAW telah bersabda, man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tiada syirik baginya, wa ashhadu anna Muhammadan, bahawa sungguhnya Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Nanti kita akan huraikan masalah ni. Wa anna Isa, bahawa Isa itu ibnullah, atau anak Isa ibn wa anak Isa Abdullah, ibnullah, Abdullah, hamba Allah. Wa ibnu amatihi, dan anak hambanya, hamba perempuannya, ibnu amah. Dalam buku ni dia kata apa? Isa adalah hamba Allah, anak hambanya. Betul tak? Ibnu amah. Masa Arab ni jadi dua, satu hamba perempuan, hamba lelaki. Kalau hamba lelaki apa dia? Abdun, ain, ba, dan abd. Tapi kalau perempuan bukan tambah tamarbutah je. Kita belajar bahasa Arab kan. Nak perempuan muannas tambah je tamarbutah, bukan. Hamba perempuan bukan abdatun, bukan. Jadi amatun, amah. Alif mim ta, amatu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimahnya yang ditiupkan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan roh daripadanya. Kita akan hurai maksud roh daripadanya. Dekat sini nanti kita akan tengok kat sini lah punca Kristian kata, oh, Isa itu daripada Allah, Isa itu anak Allah, Isa itu adalah Allah. Macam-macam lah mazhab mereka dalam mazhab pelbagai. Wa ruhum min, wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'
maka Allah akan masukkan dia ke dalam pintu syurga yang 8, mana-mana saja yang dia kehendaki. Sampai situ je hadis tersebut. Wa haddatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa haddatsana Mubashshir bin Ismail an Auza'i an Umair bin Hani fi hadzal isnad bimithlihi ghairu annahu qala adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min amalin. Maksudnya ada riwayat lain untuk hadis ini. Kalau kita baca kan, Mubashshir telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi telah menceritakan kepada Mubashshir bin Ismail dari Auza'i dari Umair bin Hani, dan sanad ini dengan semisalnya hanya saja dia menyebutkan Allah memasukkan sesuai dengan amalnya, ala ma kana min amal. Ada tambahan situ. Maksudnya dalam lafaz yang pertama tadi dia tak ada sebut amalan, betul tak? Hanya iman saja. Riwayat yang kedua ada ala ma kana min amal, di atas apa amalan yang dia berada ke atasnya, maksudnya sesuai dengan amalannya. Atau saya kata kalau tak baca habis hadis, maka dia kata beriman dia cukup, tak ada amal dah masuk syurga. Dari hadis ni, alhamdulillah ulama ada meriwayatkan riwayat ke bawahnya bahawa di atas apa amalannya yang dia berada sekarang. Dalil bahawa amalan tu membantu masuk syurga. Kita akan bincangkan masalah ni, adakah amalan tu menyebabkan kita masuk syurga atau tidak. Okey. Kita baca dari atas balik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah. Apa pengajaran kat situ? Apa pengajaran kat situ? Man qala, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa pengajaran kat situ? Syamiruddin ada. Man qala asyhadu an la ilaha illallah. Dalil? Kena Islam kena mengucap. Itu kita kata kena ucap. Banyak kali ulang dah, tapi kita akan ulang balik sekali lagi. Iaitu Islam terdiri daripada hati, ucapan dan perbuatan. Tidak sah iman seseorang melainkan dia mengucapkan keimanan dia, mengisytiharkan keimanan dia. Tak boleh kalau kata kamu ni Islam, kamu ni Islam, kata Islam. Kamu ni Islam, tak nak cakap, dia diam je. Tak boleh. Kata kalau duduk negara barat, dia bercampur-campur dengan orang kafir. Kalau tanya Islam, kata Islam, diam. Macam tak nak mengaku. Sebab dia nak bercampur dengan orang kafir, nak melakukan perbuatan ni, dia malu nak mengaku di Islam. Islam dia kena isytiharkan. Begitu juga orang kata padri sekian-sekian dah masuk Islam dah sebenarnya dalam hati dia. Mana boleh masuk Islam dalam hati Fir'aun dah masuk Islam dah. Kalau masuk Islam dalam hati Fir'aun dah masuk Islam, Abu Talib dah masuk Islam. Bahkan Abu Talib percaya pada Islam dalam hatinya, tapi dia enggan. Kita baca sebelum ni kerana apa? Kerana kaum dia ada sifat kepada kaum, nak ikut kaum dia lagi. Sebab itu kita kata iman perlu dilafazkan. Iman yang tidak dilafazkan, kita kata itu ialah bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang kata iman cukup dalam hati, bukan iman ahli sunnati wal jamaah. Itu iman murji'ah. Al-murji'ah kata iman tu hanya dalam hati, luaran tak memberi kesan. Bila matinya seorang murji'ah di zaman salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Sufyan Al-Thawri, dia kata apa? Alhamdulillah, berehatlah ahli sunnah daripada kematian seorang murji'ah ini. Nampak? Bahkan ahli sunnah gembira dengan kematian ahli bid'ah. Ahli sunnah bergembira dengan kematian ahli bid'ah. Sikap kita ialah bila orang ahli bid'ah yang merosakkan agama, bila dia meninggal, kita kena gembira. Oh, ustaz ni garang, tak ada sifat belas kasihan langsung. Bukankah dia manusia juga? Mereka telah merosakkan banyak manusia, mereka dengan kesesatan dia. Berapa ramai yang telah terjerumus dalam syirik, berapa ramai yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai yang orang yang terlibat dengan ilmu kalam, terlibat dengan ahli kalam, terlibat dengan ilmu kalam, menolak nas Quran dengan jelas, menolak Allah Ta'ala di atas arash, menolak Allah Ta'ala. Musa berkata dengan Allah Ta'ala. Bila mereka mati, patutnya kita gembira, alhamdulillah. Siapa yang buat ni? Imam Salaf kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Bila matinya Ahmad bin Abi Du'ad, Ibnu Abi Du'ad, bila meninggal, Ahmad bin Hanbal kata apa? Assalamualaikum. Ahmad bin Hanbal kata, anak murid tanya, wahai guruku, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, boleh tak kami bergembira dengan kematian dia?
Dia kata, kalaulah kerana bukan kita nak kemasyhuran, buat kemasyhuran, aku dah buat dah pesta kematian dia tersebut. Tapi tak lewat pesta, mati orang mana boleh lewat pesta. Jadi kita cukup dengan happy, cukup lah, dengan bergembira. Kita kata, contohnya Murji'ah tadi. Jadi siapa lagi menolak? Kita kata satu lagi, Jahmiyah. Puak Jahmiyah pula mengatakan iman tu cukup mengiktiraf Allah Ta'ala, cukup. Oh, lagi hebat. Cukup kenal Allah Ta'ala, kenal dia, kenal Allah Ta'ala tu ada, dah beriman dah. Kata siapa? Jahmiyah, Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan ni, bila dia meninggal, tak ada siapa ulama ahli sunnah pergi. Tak ada siapa ulama ahli sunnah yang pergi. Sampai ada seorang dia pergi. Dia pergi, dia nak tengok apa akibatnya orang yang jadi ahli bid'ah menentang hadis Nabi ni pada kematiannya. Bila dia pergi juga, orang ulama semua marah dah. Asal kau pergi? Yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab dia. Asal kau pergi? Kau pergi majlis kematian orang macam ni? Dia kata, aku pergi sebab aku nak tengok apa dia punya apa akibat orang ni. Tidak, jangan pergi, dia kata. Sebab mati pun tak pergi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita zaman sekarang, sebab kita ni dengan atas nama kononnya wallahu alam lah, kita nak kata bersatu padu ke entah apa tak, orang sesat apa semua, kita tak rasa macam dia tak apa, kita ni masih lagi bersaudara. Dia telah menyesatkan ramai orang. Patutnya kita terus, jangan potong terus hubungan kita dengan dia. Al-bara', al-wala' dan al-bara' ni. Ya tak apa, kita kawan-kawan je. Kan masuk satu. Saya ada satu grup ada tu orang tu, dia masukkan saya dalam grup dia, grup WhatsApp. Tahulah WhatsApp ni macam-macam kan. Sebab dia kata, ustaz, tolong ustaz, ada kawan kami ni, seorang ni dia anti hadis. Saya, ustaz masuk dan tolong jawab. Nak jawab dalam WhatsApp macam mana? Nak tak dalil pun susah. Tapi kita masuklah kejap tengok. Memang subhanallah, ahli bid'ah punya kerja. Dia bijak. Dia kononnya dia buat macam persoalan. Dia kata, adakah Quran itu tidak lengkap? Dia bagi dalil. Bila kita bagi ayat Quran lengkap, dia kata, saya hanya menimbulkan persoalan, saya tak kata Quran itu tak lengkap. Nampak tak? Ahli bid'ah punya style. Dia timbulkan persoalan. Ini sama macam dalam akhbar-akhbar media kita. Kononnya nak buat perbincangan, sebenarnya dia nak masukkan idea dia yang busuk tadi dalam masyarakat. Bila ulama tentang, dia kata, kita hanya bawa ke perbincangan ulama. Nampak tak? Sama lah macam ni isu dia. Lepas tu kita, man qala la ilaha illallah. Iman tu perlu disaksikan dengan mulut. Alhamdulillah, orang Islam di Malaysia bab ni bagus. Macam mana dia tak apa-apa pun dia, Alhamdulillah album kita dah keluar, insya-Allah. Baru-baru ni lah satu rancangan tertengok, bukan tengok sekali tengok. Tengok, dia kata, persembahan awak ni okey daripada minggu lepas. Tapi alhamdulillah lah, okey lah. Alhamdulillah. Ada peningkatan sikit daripada minggu lepas. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. InsyaAllah kita akan bagi minggu depan. Masya-Allah. Tapi at least kita kata ada lagi lah unsur keimanan dalam hatinya. Walaupun silap, tapi ada lagi kita respect lagi unsur keimanan yang ada pada mereka. Jadi la qala la ilaha illallah qaul. Banyak kali saya sebut dah, al-iman ini al-sunnah wal jamaah, al-iman huwa qaul wa amal, kata-kata dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, kata-kata hati dan lidah, wa amalul qalbi wal jawarih, amalan hati dan perbuatan, wal jawarih. Ingat takrifan ulama ni al-sunnah wal jamaah, supaya kita selamat daripada golongan-golongan yang jauh daripada Islam. Berapa ramai orang kita tak tahu bab ni. Tak tahu yang iman ni termasuk, amalan tu termasuk daripada iman. Lalu mereka kata tak apa, lahiriah tak. Bahkan ada satu lagi golongan pula yang lebih buruk daripada tu. Dia kata apa? Ada Islam kulit, ada Islam isi. Alhamdulillah, Syekh Albani rahimahullah dalam satu ceramah dia kata, la kusyura fil Islam. Tidak ada ilmu kulit dalam Islam, ilmu isi dalam Islam. Apa yang luar tu adalah pancaran daripada keimanan dalam hatinya. Lihat kenapa Nabi SAW suruh luruskan saf. Nabi kata apa? La tusawwunna sufufakum aw la takhtalifanna qulubakum. Luruskan saf kamu atau hati kamu akan berpecah. Apa kaitan luruskan saf dengan hati berpecah? Nampak tak? Menunjukkan bahawa luaran itu adalah tanda penyatuan kita di dalam hati. Kalau semua ahli sunnah wal jamaah pegang pada ahli sunnah jamaah, tanda masyarakat tu dah bersatu.
Tapi kalau semua masyarakat, ini ada Jahmiyah, ini ada Sufi, ini ada Syiah, ini ada, wallahi demi Allah masyarakat tu tak bersatu punya. Macam mana nak bersatu? Kalau seorang maki mak kita, seorang tak maki mak kita, macam mana nak bersatu? Ada orang maki mak kita, nak bersatu dengan dia? Wallahi demi Allah, kita akan bersatu dengan dia. Dia maki ibu kita, Ummahatul Mukminin, maki mak kita, kemudian kita kata, marilah kita bersatu, tak apa. Yang lebih buruk daripada tu, tak apa, dia orang tu lebih baik daripada yang mamat ni. Mamat ni korap, yang ni Syiah, Syiah tak korap. Allahu Akbar. Syiah korap dia lebih buruk daripada korapnya hamba Allah seorang ni. Hamba Allah seorang ni mungkin dia songlap duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta dia songlap. Ini dia telah merosakkan akidah dia. Dia maki mak bapak, mak ayah kita. Dia maki Abu Bakar As-Siddiq, dia maki Umar Al-Khattab. Takkan lebih baik akidah dia daripada orang ini? At least orang ni baca juga, pergi sembahyang, pergi juga baca Yasin malam Jumaat, pergi juga, ada juga amalan-amalan dia, walaupun dia solat. Betul. Dengan duit solat tu dia pergi umrah, jumpa kat umrah, Assalamualaikum, tak ada sebut nama, tak ada sebut nama, ngumpat nama orang lah. Tapi itu hakikat dia sebenarnya. Waktu kita faham ni, qala ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Ini qaul wal amal, kena ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sebab itulah kita baca sebelum hadis sebelum ni kan, Abu Talib dah meninggal, Nabi suruh ucapkan. Nabi tak kata kau percaya dalam hati cukuplah selamat. Dia suruh ucapkan. Waktu Nabi suruh lakinu mautakum la ilaha illallah, suruh lakinkan mautakum dengan la ilaha illallah. Sebab tu orang masuk Islam kena ucap la ilaha illallah walaupun pelat. Betul tak? Pelat dunia la ilaha illallah tu, tapi dia suruh ucap juga la ilaha illallah. Dalil bahawa iman tu kena perlu diisytiharkan, diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya takkan huraikanlah la ilaha illallah tu, yang tiada layak disembah melainkan Allah, tiada layak yang diibadahi melainkan Allah. Iaitu poin dalam la ilaha illallah ni, tidak kita sembah melainkan Allah. Ibadah kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa wa man sarafa syai'an an ibadatillah, siapa yang membawa satu ibadah tu selain daripada Allah Taala, faqad kafar aw asyrak, dia telah kafir ataupun syirik. Siapa memesongkan satu ibadah selain daripada Allah, untuk Allah, kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kufur ataupun syirik. Tak kisahlah apa jenis ibadah sekalipun. Contoh, apa doa ibadah tak? Doa ibadah. Apa lagi? Nazar ibadah. Apa lagi? Az-zabhu, sembelih ibadah. Apa saja ibadah dipesongkan kepada Allah Taala, maka syirik. Nak tahu, kena baca kitab Tauhid pula, Fathul Majid. Fathul Majid mengumpulkan masalah-masalah dalam perkara yang merosakkan akidah Tauhid al-uluhiyah, iaitu Tauhid ibadah, iaitu ibadah hanyalah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma manusia sekarang jahil makna ibadah. Bahkan sebahagian pemimpin ahli syirik, saya nak sebut nama lah, mereka yatajahal, mereka sengaja menjahilkan diri mereka terhadap makna la ilaha illallah. Lalu mereka hanya mengecilkan makna la ilaha illallah dalam maksud kita kata Allah Ta'ala tu pencipta alam. Bila kata apa maksud beriman kepada Allah? Beriman bahawa Allah Ta'ala mencipta alam. Cukup ke ni? La, kala. Kalau kita hanya mencipta alam ni, masyarakat dahulu, Abu Talib dah lama dah mengaku yang Allah Ta'ala mencipta alam. Lalu mereka buat apa yang mereka nak buat? Joget sana sini, pergi minta doa di kuburan dan macam-macam. Dan sekarang dia jadi mainstream dah sekarang. Dia minta Allah Ta'ala lindungi kita dan anak-anak kita. Ada satu pakcik tu, dia datang kuliah, satu kuliah saya lah. Kata, ustaz, kata, saya duk hentam-hentam apa ni semua mereka ni, rupanya cucu saya duk makan mereka ya Hanana kan sekali. Cucu aku ya Hanana, kata. Ya, sebab benda tu dah jadi mainstream kat sekolah, dia nyanyi, kat bernyanyi. Pakcik tu seorang kuat ni, Haji Ismail. Kuat dia, semangat dia mempunyai sunnah. Dia kata, Pak Ustaz, kata, anak saya, kata, cucu saya yang kata, ya Hanana, air pening aku. Nak kata macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa je berlaku benda ni? Sebab apa berlaku? Saya tanya, sebab apa berlaku? Sebab kita tidak bersikap firm dalam menyatakan position kita. Kita masih lagi nak menyorok-nyorok.
Sebagian kita masih lagi tidak menyatakan yang hak. Ini bukan sunnah, kita kata terus terang macam tu je. Ini bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar As-Siddiq tak macam tu, Umar tak macam tu. Dan apa dia punya kesan pula? Wa ma kana masiruhum, apa dia punya perbuatan mereka yang di hujung-hujung mereka. Akhirnya pergi ke mana? Akhirnya pergi ke Hadramaut sana. Subhanallah. Banyak menentang dakwah sunnah tauhid. Siapa? Mereka lah menentang dakwah tauhid. Mereka kata siapa yang sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Ini kata kalam daripada guru mereka sendiri, guru besar mereka dekat sana. Saya tak nak sebut nama. Dia kata buat-buat ni syirik. Dia kata, oh Nabi masih hidup tak syirik, bila lepas hidup syirik. Dia kata, maksudnya pergi kat kubur Nabi, ambil berkat kubur Nabi tu. Masa hidupnya Nabi tak syirik, boleh ambil berkat. Dia kata masa dah mati syirik pula. Kenapa? Dia kata. Nampak tak hujah dia? Lalu bawa pula hadis-hadis berbohong ke atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum bila pergi kubur, dia akan sentuh-sentuh kubur Nabi, cium-cium kubur Nabi. Hadis riwayat Muslim, dia kata. Wallahi pembohongan. Ini guru mereka, guru besar mereka kat sana tu. Syekh Adnan Ar'ur, satu ulama ahli sunnah di Jordan ataupun di Syria, Jordan. Dia panggil guru dia ni, mai sini kita kumpul, mai sini duduk sini kita berdebat. Berapa kali dia ajak tak nak datang. Syekh Adnan Ar'ur kali salah pengurusi majlis tu kata, apa kau nak nasihatkan kepada guru mereka tu? Syekh Adnan Ar'ur kata, kalau mereka datang aku nak ajar mereka apa maksud dalil. So diorang ni semua boleh jadi dalil. Yang Abu Ja'far berjoget-joget happy tu, dia kata dalil boleh berzikir, berjoget-joget. Itu kita kata aku nak ajar mereka apa makna dalil. Sebab mereka telah mengusingkan banyak dalil-dalil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada partner baginya, la syarikalah. Wa anna Muhammadan, bahawa Muhammad itu abduhu, hambanya. Nampak? Gelaran yang pertama yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hambanya, abduhu. Yang kedua, wa rasuluhu. Dua je gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pemerintah Madinah tak? Pemerintah, tapi tak dapat gelaran PM, tak dapat gelaran wazir, tak dapat gelaran malik. Al-Malik tu raja. Tak dapat gelaran sultan, sedangkan dia tu raja. Tapi Allah Ta'ala tak bagi dia gelaran tersebut. Allah Ta'ala tak panggil dia gelaran tersebut. Wahai Raja Muhammad, tak pernah. Hatta para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah panggil wahai Raja Muhammad. Dalil bahawa ucapan, jawatan yang terpuji, paling terpuji bagi seorang Nabi ialah abduhu wa rasuluh. Sebab itulah para ulama' menyebut, setiap kali Allah Ta'ala nak menyebutkan sesuatu yang hebat pada para anbiya, mereka akan panggil dengan nama abd. Bila sebut perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu ila akhir al-ayah. Sayyidina. Boleh tak kita panggil Nabi Sayyidina? Boleh. Kita boleh panggil Nabi Sayyidina. Wahai Sayyidina Muhammad. Sebab apa Nabi kata? Ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyid waladi Adam. Tapi tak boleh dimasukkan dalam lafaz ibadah. Tak boleh. Kalau selawat Nabi ajar ada Sayyidina tak? Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh salawat kan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada tak tambah Sayyidina Ibrahim kan? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam lafaz ibadah jangan campur Sayyidina. Tapi kalau sekali-sekali kita ucapkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Sebab Nabi sebut, ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyid waladi Adam. Akulah sayyid, akulah penghulu sekian anak Adam. Faham tak beza dia? Okey, dua. Jangan masukkan lafaz ibadah dengan perkataan sayyidina. Lafaz-lafaz selawat jangan masuk sayyidina. Yang boleh sayyidina bila kita kadang-kadang kita nak ucapkan, kita telah berkata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tak bersalah. Okey, wallahu alam. Tapi jangan luas-luaskan sangat. Sikit-sikit Sayyidina, sikit Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar As-Siddiq.
Umar Al-Khattab, Sayyidina, hampir tak ada disebut oleh. Kalau kita baca kitab, kita dah baca berapa banyak hadis kat dalam ni Sahih Muslim. Kita baca 41 hadis. Betul tak? Sebut dalam satu hadis, sahabat kata telah berkata Sayyidina Muhammad. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Cuma jangan kita jangan terlalu keras sangatlah. Kalau orang sebut Sayyidina, kita boleh keras dalam lafaz boleh. Kita ada lafaz, kalau boleh janganlah pakai Sayyidina. Sebab Nabi ajar sahabat tak sebut Sayyidina pun. Nabi tak pandai puji diri sendiri. Nabi tak kerti ajar lafaz. Para sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan hadis tu kepada generasi yang selepasnya, tak sayang Nabi? Pasti sayang Nabi. Tak letak pun Sayyidina. Dah, cukup kat situ. Yang kita berhenti di mana Nabi SAW berhenti. Kita patah balik. Abduhu tadi, hamba. Apa maksud hamba kat sini? Kalau kita faham maksud Islam, kita akan faham maksud hamba. Yes, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa maksud Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Apa maksud Islam? Kan kita kata Islam ni ada umum, ada Islam yang khas. Banyak kali saya sebut dah. Islam umum ni maksudnya apa? Islam yang semua para anbiya menganutinya. Nabi Nuh Islam tak? Islam. Nabi Ibrahim Islam. Islam apa tu? Adakah mereka solat 5 waktu macam kita? Ada zakat macam kita? Tidak. Ya, tidak. Kita kata istislamu lillahi bit-tauhid, tunduk kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan melepas diri daripada syirik dan ahli-ahli syirik. Bila kita kata Islam secara umum, dia mesti ada 3 benda ni. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, kita menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan taat kepadanya dengan memberi, dan menyerahkan diri dengan memberi ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan melepas diri daripada syirik dan ahli syirik. Itu baru masuk Islam. Di Islam tapi tak berlepas diri dengan syirik, tak berlepas diri dengan ahli syirik. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, sungguh telah jadikan pada Nabi Ibrahim itu contoh yang terbaik. Dan juga orang-orang yang beriman bersama dia juga contoh yang terbaik. Apa contoh dia? Apa kata? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, kami berlepas diri daripada apa yang kamu semua sembah. Wa bada bainana bainakumul adawata wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah, dan telah jelas antara kami dan engkau permusuhan. Permusuhan di sini bukan permusuhan nak pergi tumbuk dia, bukan apa. Permusuhan dari segi akidah. Wa bada bainakum wa bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Adawah permusuhan, wal baghdha. Baghdha ni kita benci tengok kesyirikan tu. Baghdha kerana ada bughd, kerana ada benci. So Allah Ta'ala benci syirik. Allah Ta'ala benci syirik, kita tak benci. Kita kata hormat. Yang kita hormat satu benda, betul hormat, tapi tak ada perasaan benci kepada syirik, kita akan tak ikutlah cara Islam yang sebenar. Betul, kita kena tanam. Lalu saya banyak kali sebut dah, lalu kat sebelah batu cave tu, kita kena ada perasaan, tak seronok tengok berhala besar sanam. Hampir banyak sahabat-sahabat kita bila saya bawa datang kat sini, ikhwan-ikhwan para asatizah daripada Indonesia, daripada negara Arab datang, lalu kat sebelah tu dia kata astagfirullah, kata, benda macam ni ada kat negara kamu? Dia kata. Wallahu alam. Tapi kita nak macam mana? Kita hormatlah. Hormat dari segi, taklah kita pergi tiba-tiba nak pecah kan. Sebab kita bukan di bawah kuasa pemerintah. Faham ya? Jadi al-baghdha, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kamu beriman kepada Allah semata-mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup di Taif, ataupun ke Taif, dekat satu perkampungan di sebelah selatan negara Arab, saya lupa nama tempat, ada satu berhala nama dia Zulkhalsah.
Zul Khilsah ni ialah berhala orang, satu berhala rumah ibadah, orang-orang musyrikin duk ibadah dalam tu lagi masa zaman Nabi hidup. Nabi kata, ala turihuni, tak adakah salah seorang kamu boleh melapangkan dadaku dengan pergi musnahkan berhala tersebut? Lalu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia kata, saya pergi Rasulullah dengan 150 orang tentera berkuda pergi musnahkan kesyirikan tersebut. Lalu datang balik dia kata tidak ada satu berhala pun yang melainkan kami telah musnahkan. Dan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim dan lain-lain, disebut akan berlakunya hari kiamat nanti, manusia akan kembali balik sembah berhala tadi. La taqumus sa'ah hatta tattaribu al-yatu imra'ata dausin atau nisa'at dausin haula dhul khilsah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah punggung-punggung wanita puak Bani Daus, iaitu yang duduk dekat Dhul Khilsah tadi, akan kembali bergoyang-goyang punggung mereka di sekitar Dhul Khilsah. Ulama tafsirkan bergoyang punggung tu sama ada mereka berjalan jauh, buat perjalanan jauh, bermusafir untuk pergi dekat berhala tersebut. Ada yang mentadbirkan bahawa mereka pergi berjoget-joget dekat keliling ibadat berhala tersebut. Sekarang ada orang buat dah macam tu? Dah ada dah. Bukan kat tempat lain, kat kubur Nabi Imam Syafi'i dia buat. Dekat kubur Imam Syafi'i, dekat kubur dia pusing berjoget. Tak tengok tu? Tuan-tuan, saya nasihat buka ni YouTube AMS Khan 2007. Kalau siapa suka tengok YouTube lah. Siapa tak kena fitnah YouTube, jangan buka. Ni siapa yang suka tengok YouTube, daripada tengok benda-benda pelik tu, biar kita tengok benda ni. AMS Khan 2007. Khan KHAN 2007 satu. Ya, Imran tulis. Satu lagi Sufia SOUFIA-H. 2017. Tengok amalan apa orang sama sekarang buat. Apa yang Nabi sebut, punggung mereka bergoyang-goyang tu ada, berjoget ni keliling kubur ni. Ni perempuan, lelaki perempuan ni bikin joget macam tu. Tak larat nak tunjuk dah kat sini. Tengok, buka sendirilah YouTube tu. Betul. Hatta tattaribu al-yatu nisa' ad-daus haula dhul khilsah. Akan kembali. Itu Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah, tak akan berlaku hari kiamat hatta takunu fi'amun min ummati ya'buduna al-asnam. Tak akan berlakunya hari kiamat melainkan ada sebagian umat aku ini akan kembali sembah berhala balik. Maksud Nabi dah bagi tahu umat dia akan sembah berhala. Sebab itulah Nabi SAW menentang benda tersebut. Betul, Syekh Muhammad Abdul Wahab bangkit untuk menentang perbuatan tersebut. Dia duduk kata kita mengkafirkan mereka pula. Nabi dah kata akan ada umatku, umat Islam akan sembah berhala balik. Kalau orang kafir takkan sembah berhala balik. Mana istilah balik tu mana ada? Tak ada pada tarji'u, tak ada kembali. Sebab kalau kembali maksudnya asalnya dia benda yang lain, Islam. Dalil bahawa akan berlaku umat ni telah menjadi kufur balik. Sebab tu Nabi SAW kata, wa anna Muhammadan abduhu, hambanya iaitu memberi kepatuhan yang sepatuhnya kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak beribadah melainkan cara ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW lepas dapat wahyu yang pertama dekat Gua Hira, dia pergi balik tak ambil wahyu kat situ? Lepas wahyu yang pertama tu. Sebab kan kalau kita baca kitab sirah, dalam masa 6 bulan tersebut Nabi SAW dalam kebingungan. Setengah kata 6 bulan, setengah kata 4 bulan, setengah kata lama daripada tu lagi. Kalau kita baca kitab sirah, Nabi dalam kebingungan. Kalau orang bingung, dia nak dapat balik wahyu tadi, dia mesti pergi tempat yang asal dia bagi. Betul tak? Kalau kita dapat satu idea menarik dekat satu tempat percutian, Genting Highland contohnya, Cameron Highland. Lepas tu bila balik KL, tak dapat idea nak tulis karangan, pergi balik dekat tempat tadi, betul tak? Aku pergi sana lah, dapat balik idea. Betul tak? Inspirasi aku kat sana. Nabi SAW dapat wahyu kat Gua Hira. Bila dalam kebingungan, dia tak naik balik Gua Hira. Dia tak tunggu manalah Jibril ni, tunggu dalam tu. Mana Jibril ni, mana ada? Sebab Nabi SAW dah tahu dah, bila dapat wahyu yang pertama, dia tahu dah, dia tak ada hak lagi nak buat satu ibadah dengan cara dia sendiri. Dan dia telah mendapat endorse daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betul tak? Itu maksud hamba bagi kepatuhan yang sebenar. Allah Ta'ala banyak puji Nabi SAW dengan hamba. Bila Allah Ta'ala turunkan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji bagi Allah Ta'ala menurunkan ke atas hambanya kitab. Atau Ibn Taymiyah rahimahullah kata, makam yang tinggi bagi seorang manusia ialah makam menghambakan dirinya kepada Allah. Manusia mencari kedudukan yang tinggi dengan pangkat, dia tak dapat kedudukan yang tinggi. Dia mencari kedudukan tinggi dengan hartanya, dia tak dapat kedudukan yang tinggi. Dia mencari ketinggian dengan famous, kemasyhuran, tak dapat. Kalau dia jadi hamba Allah Ta'ala, dia akan jadi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia akan dapat ketenangan yang tak dapat pada orang lain. Abduhu. Yang kedua, wa rasuluhu, dan dapat wahyu daripadanya. Rasul dapat wahyu. Jadi kita boleh dapat makam Rasul tak? Kita boleh dapat makam Rasul tak? Tak. Kita boleh dapat makam hamba tak? Boleh. Tapi walaupun kita dapat makam Rasul, kita boleh mewarisi apa yang Rasul tu dapat. Betul tak? Kan Nabi SAW kata, innal ulama warathatul anbiya wa annal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dirham wala dinar. Nabi tak wariskan dinar, tak wariskan slipper. Ini duk buat slipper capal Nabi tu. Sibuklah nak mengkaji slipper capal Nabi. Lah buat pergi slipper tandas juga. Kalau kamu kata slipper capal Nabi, buat tu pergi KLCC. Buat pergi jalan, buat pergi jumpa menteri pakai slipper tu. Kamu ada izah lah kata ni slipper Nabi. Kamu kenapa pakai slipper jumpa PM ni? Ni slipper Nabi tau. Tapi slipper yang Nabi tu, yang dia kena buat macam bentuk getah tu, warna merah ada, warna kuning ada. Saya ada gambar dalam WhatsApp ni. Seorang sahabat saya hantar kat dalam salah sebuah masjid. Dia ambil gambar dekat masjid tu, slipper toilet dia semua slipper Nabi tu. Dia ambil, nampak? Hinanya slipper Nabi. Dia tak payah buat slipper Nabi macam tu. Apa nak buat ni? So buat fadilat macam-macam lah tu. Dapat tu tak kena penyakit lah, apa punya. Nak lariskan barang. Standard lah sekarang ni. Semua nak hijack agama, nak lariskan barang. Air kosong baca sikit dapat jual RM10. Kismis harga RM5, baca dapat jual RM15. Ayam, pasang kiset Quran ke ayam, ni dapat harga lebih sikit. Jadi kita kata hati-hati ni semua. Jadi dia kata apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Muhammadan abduhu, hambanya, wa rasuluh. Daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita mendapat dua kesimpulan. Apa kedua kesimpulan tersebut? Iaitu yang disembah hanya Allah, yang diikuti hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diibadahi hanya Allah, yang diikuti, yang dijadikan contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata Muhammad itu Rasul, utusan, maka tak boleh lagi kita ikut yang lain. Ya? Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian wa anna Isa Abdullah, Isa itu hamba Allah. Nak menjawab pada golongan Kristian. Wa Isa Abdullah, Nabi Isa itu anak hamba Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri sebut dalam surah Maryam, wa inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam akun jabbaran asiya. Kata Nabi, kita kan baby tu, dia bawa baby sekali, so cakap dengan bayi ni kan. Maryam tak nak cakap, inni nadartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Allah Ta'ala untuk tidak bercakap. Fa asyarat ilaih, dia tunjukkan kepada budak tu. Katalah orang-orang Bani Israel, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, macam mana kami nak cakap dekat budak ni? Tiba-tiba Nabi Isa jawab, inni Abdullah, aku hamba Allah, ataniyal kitab, aku diberi kitab, wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dijadikan aku ni ada barakah di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, aku diwasiatkan untuk bersolat dan berzakah. Ma dumtu hayya, selagi aku hidup. Wa barram biwalidati, dan aku disuruh buat baik dengan mak aku.
walam akun jabbaran asiya, dan aku tidak disuruh jadi orang yang derhaka lagi kasar perangainya. Ini Nabi Isa AS. Kalau dalam satu ayat tu kita boleh jadi satu dustur Islam. Betul tak? Abdullah, hamba Allah, diberi kitab, ikut kitab. Ada orang yang diberi kitab, ada ilmu, tapi tak jadi hamba Allah. Betul tak? Ada orang yang diberi ilmu tapi tak jadi hamba Allah. Macam mana tu? Dia diberi ilmu tapi tak patuh Allah Ta'ala. Itu kata ulama, ada orang alim bi rabbihi wa alim bi amri dinih. Ada orang alim dengan Tuhannya dan alim dengan urusan agama, alim dengan arahan-arahan agama. Ada orang yang alim bi rabbihi wa laysa aliman bi amri rabbih. Dia ni alim dalam masalah hati, masalah hubungan Allah Ta'ala, tapi tak alim dalam masalah hukum. Lalu terjebak juga dalam kesalahan hukum, buat termasuk dalam riba, tak tahu, termasuk dalam, kata orang yang kuat ibadah kadang-kadang termasuk dalam bid'ah, kadang-kadang dia tak tahu. Ada pula orang alim bi amrillah, yang tahu tentang urusan Allah, hukum hakam tahu, tapi laisa aliman bi rabbih, tapi tak alim, tak faham tentang Allah Ta'ala. Lalu ilmu dia banyak, baca hadis, baca Quran, baca tafsir, tapi dia duk langgar perintah Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ada dua sekali, Abdullah wa Isa Abdullah, hamba Allah. Sekali lagi ditekankan, Isa itu hamba Allah. Wa ibnu amatih, dan anak ibunya. Anak ibunya. Jelas kan masalah ni? Ni kita semua orang Islam beriman bahawa Nabi Isa alaihissalam bawa anak Maryam, dan kita kata wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah yang dicampakkan kepada Maryam. Apa kalimah ni? Kalimah apa ni yang dicampak kepada Maryam? Iaitu kalimah kun fayakun. Kun, dengan kalimah kun itu maka fayakun jadi. Ada orang kata, kalau macam tu ustaz, apa beza dengan orang lain? Orang lain pun kun fayakun juga. Betul tak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Tak baca malam Jumaat baca. Tak ingat pula, bawa warak pula ya. Innama amruhu idza arada syai'an. Sungguhnya urusannya bila nak buatkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ni urusan dia, bila nak buat sesuatu dia akan kata kun, maka jadilah. Habis itu apa beza dengan Isa? Tak special lah maksudnya. Jawapan kita ialah kun fayakun. Allah Ta'ala kepada makhluk yang lain ada proses dia, mengikut sunnatullah alam kan. Kun fayakun, anak kita yang lahir itu kun fayakun juga, tapi melalui proses yang biasa. Proses itu hubungan suami isteri, lalu keluar anak. Adapun Isa alaihissalam kun fayakun, tapi kaedah dia lain. Oleh sebab tu dia special. Sebab tu dia kata alqaha ila Maryam. Dia spesial itu, alqaha ila Maryam. Bahkan disebut dalam kitab tafsir, dia kata Nabi, malaikat Jibril tiupkan ke dalam baju dia. Kalau kena kes kan, tiba-tiba nampak lelaki dalam surah Maryam tu lah. Kita ada keluar seorang lelaki. Inni u'idzuka biha apa? Ini apa? Surah Maryam tu. Aku berlindung pada kamu. In kunta taqiyya, kalau kamu orang yang bertakwa, jauh pada aku. Qala innama ana rasulur rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Aku ni urusan Nabi Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala yang datang kepada kamu untuk bagi kepada kamu anak yang bersih. Nampak tak? Maksudnya bagi anak yang bersih, bukannya berlakunya hubungan lah hamba semua, bukannya kita kata masukkan dalamnya. Wa ruhum min, dan roh daripadanya. Roh daripadanya ini jadi isu. Apa maksud roh daripadanya? Maksudnya daripada roh Allah tu masukkan ke dalam. Ini orang Kristian faham. Orang Kristian faham roh Isa itu adalah roh Allah. Lalu roh Allah tu diambil sikit roh Allah, dimasukkan ke dalam Maryam. Kita kata roh daripadanya. Macam nak jawab? Apa maksud roh daripadanya? Nya tu Allah tu. Roh minhu, roh daripada Allah. Allah menciptakan roh tersebut. Betul? Boleh juga tu. Allah Ta'ala kata wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an minhu.
Aku telah tundukkan kamu segala apa yang di dunia ni semua. Ma fil ardi jami'an minhu, semuanya daripada dia. Semuanya daripada dia. Jami'an, semua daripada Allah. Pokok daripada Allah, itu kita kata pokok-pokok Allah lah. Kalau kita jawab balik kepada orang Kristian, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min, kami telah tundukkan segala dalam dunia muka bumi ni semua daripadanya. Siapa tak baca roh ni daripadanya, maknanya seluruh dunia ni pun daripadanya, daripada Allah. Maksudnya ialah Allah Ta'ala menciptakan daripadanya. Itu maksud dia ciptakan. Okay. Yang kedua nak jawab, bila kita kata dalam bahasa Arab ni, dia ada belajar, dah belajar tak mudhaf-mudhafun ilaih? Siapa dah belajar mudhaf-mudhafun ilaih kan? Disandarkan. Contohnya saya nak kata ini pen lah, pen. Pen ustaz. Pen bahasa Arab apa? Qalam kan? Belajar lah. Ini belajar semalam. Qalam. Qalam pen ustaz. Qalamul ustaz. Ustaz tu punya profesor punya bahasa Arab. Tak kisahlah. Qalamul ustaz. Pen ustaz. Maksudnya disandarkan pen ni kepada ustaz. Maksudnya kepunyaan ustaz. Sebab tu kata waruhullah. Dia kata ruh Allah. Ruh minhu, ruh daripadanya. Maksudnya disandarkan siapa punya roh tu? Allah. Roh Allah lah. Tapi ada, kita kena bezakan dua benda. Kalau benda tu, ni kaedah ni susah sikit. Kalau dapat, tak dapat abaikan. Dia ada satu kaedah ni, iaitu kalau benda tu isim jamid, dia noun, kita sandarkan kepada Allah, penyandaran tu bukan maksudnya dia tu part of Allah. Ia adalah penyandaran, maksudnya untuk menaikkan martabat dia. Maksudnya penyandaran untuk memuliakan sesuatu. Contoh paling senang lah, bila kita sebut Baitullah, rumah Allah. Adakah maksud Allah Ta'ala duduk dalam rumah tu? Tapi kenapa letak Baitullah? Nak memuliakan rumah Allah Ta'ala. Apa lagi? Contoh, apa dia? Naqatullah, kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh, dia panggil Naqatullah, unta Allah. Adakah maksud Allah Ta'ala naik unta tersebut? Adakah dia daripada Allah? Maksudnya unta tu part of Allah? Tak mungkin. Maksud dia letakkan apa? Untuk menaikkan martabat dia, menaikkan martabat. Sama juga macam Isa bin Maryam ni, roh tadi. Tapi kalau yang disandar itu adalah sifat, ni kena ingat betul. Bukan noun, bukan benda, bukan noun. Saya kata sifat. Contohnya kita kata penglihatan Allah. Penglihatan itu sifat tak? Sifat lah, sifat melihat. Penglihatan Allah. Maka itu bukan lagi menaikkan kemuliaan. Itu adalah, memang itu sifat Allah Ta'ala sendiri. Memang daripadanya, part of him. Contohnya kalamullah, kata-kata Allah, bukan lagi kemuliaan. Itu memang part of Allah. Maka kalam tadi makhluk tak? Bukan. Baitullah, bait tadi makhluk tak? Makhluk. Kalamullah, sifat disandarkan kepada Allah, makhluk tak? Tidak. Dekat sini ahli bid'ah Mu'tazilah dia keliru kat sini. Sebab dia samakan semua yang disandarkan kepada Allah ialah untuk memuliakan. Jadi kalamullah dia kata makhluk, tapi cuba Allah Ta'ala nak muliakan dia, sebab dia panggil kalamullah. Dapat tak dapat lantak rumah lah. Tak dapat nanti kita tanya. Faham ke tak faham ni? Dia agak sebab kalam tu sifat. Kalam boleh nampak tak? Boleh pegang tak kalam? Kalam boleh nampak tak? Kalam tu sifat. Bila sesuatu sifat disadarkan kepada Allah, memang itu part of Allah. Allah punya, part of Allah. Maknanya dia ialah bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Kalam tu bahasa Arab apa? Kalam kata-kata, berkata-kata. Saya tanya, berkata-kata boleh nampak tak?
Oh, saya nampak kata-kata. Oh, kata-kata. Atau penglihatan. Boleh nampak tak penglihatan? Saya nampak penglihatan lalu tadi. Mana ada? Saya nampak apa lagi? Sifat Allah Ta'ala. Sam'u, pendengaran. Boleh nampak tak pendengaran? Jadi pendengaran tu satu sifat. Sebab sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena melekat dengan something. Contohnya, gemuk. Boleh tak nampak gemuk je? Gemuk. Tak, gemuk tu mesti melihat kat seorang. Saya contohnya. Nampak. Inilah gemuk. Betul tak? Gemuk tu sendiri tak boleh nampak terabang. Saya nampak gemuk. Mana boleh? Kurus. Saya nampak kurus. Tak ada. Bijak. Jadi ini semua sifat, betul tak? Sifat bila disandarkan kepada Allah, memang itu Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk. Dia khalik. Dia bukan makhluk. Adapun benda, ni cawan. Cawan ustaz. Jadi kan ini maksudnya melekatkan saya? Bukan. Ini benda maksudnya kepunyaan, ataupun kita kata macam tadi, bagi Allah Ta'ala untuk memuliakan benda tersebut. Untuk Al-Quran, kalamullah. Al-Quran bukan makhluk, kerana dia kalam. Faham kan ni? InsyaAllah fahamlah. Semua bijak-bijak sana belaka. CEO belaka insyaAllah. Wa ruhum min. Dia faham ya? Ruhum min. Wa annal jannata haq. Syurga itu benar. Wan naru haq. Dan neraka itu benar. Sebab bagi sebagian orang musyrikin, walaupun mereka percaya Allah, sebagian mereka tak percaya kepada hari akhirat. Itu tu benda. Walaupun mereka ni, sebagian mereka percaya kepada Allah Ta'ala, tapi kebanyakan mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat. Sebab tu mereka sentiasa mempertikaikan. Yuhyil idhama wa hiya ramim. Macam mana kami nak hidupkan wa hiya ramim? Dalam Quran lagi, hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Orang musyrik kata, wa ma yuhlikuna wa ma hayatuna illa ad-dunya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah kehidupan ini melainkan kehidupan di dunia, dan tidaklah yang memusnahkan kita melainkan masa. Dahar. Ad-dahr maksudnya kita ni mati habislah. Hanya sebahagian manusia, orang kufar kan percaya macam tu. Ya, dia percaya. Dahr, habis macam tu je, habis. Itu juga, walaupun mereka percaya kepada Allah Ta'ala, sebahagian mereka tak percaya Allah Ta'ala itu ada sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Allah Ta'ala bila Nabi buat perjanjian dengan mereka, perjanjian Hudaibiyah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, Allah Ta'ala kami kenal, Ar-Rahman, Ar-Rahim kami tak kenal. Lalu dinafikan. Nampak tak? Jadi kat sini kita beritahu bahawa walaupun mereka percaya kepada Allah, tapi ada iktikad lain yang mereka telah rosak pada masyarakat jahiliyah. Jadi kat sini kita kata, sebab tu Nabi nak tetapkan, nak firmkan bahawa syurga itu benar dan hari akhirat itu benar. Kemudian hak itu benar. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah. Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Soalan saya patah balik tadi, adakah kita masuk syurga kerana amalan kita? Hadis Nabi SAW, hadis yang jelas, tidak ada seorang pun masuk syurga kerana amalannya, melainkan kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa tujuan amal? Tujuan amal untuk menentukan taraf dia dekat dalam syurga nanti. Ini kaedah ahli sunnah jamaah. Masuk syurga, beramal untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Betul? Dapat rahmat Allah Ta'ala, kena beramal. Allah Ta'ala wadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Beramal, masuklah syurga di atas apa yang kamu amalkan. Nabi kata kamu amalkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Soalnya orang beramal saleh, bagi mereka syurga firdausi nuzula, sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal dalamnya. Jadi kat situ apa? Amal, wa 'amilus salihat. Amal bukan memasukkan dalam syurga, tapi amal akan penyebab Allah Ta'ala memberi rahmat ke atasnya. Antara boleh menjadi sebab Allah Ta'ala memberi rahmat ke atasnya, lalu Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Yang kedua, amal menentukan level dalam syurga. Sebab itulah kita tahu masuk syurga, ada yang menyesal kan, tak nak patah balik, nak sebut satu subhanallah je, sebab nak dapat naik satu lagi level dalam syurga. Naik tinggi lagi dengan satu subhanallah saja.
Seterusnya apa pengajaran kat dalam hadis ni? Abwabul jannati ats-tsamaniyah. Pintu syurga ada berapa? Ada 8. Konsisten dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan puasa kan. Juga dengan konsisten dengan hadis wanita. Seorang wanita bila solat pada waktunya, taat pada suaminya, berpuasa pada bulannya, berzakat pada zakatnya, maka masuklah syurga mana 8 pintu yang dia kehendaki. Itu lagi. Juga dengan hadis yang apa, orang yang berpuasa, amalannya akan masuk pintu Rayyan. Bila disebut hadis Abu Bakar, siapa dah buat ni sekian, siapa buat sekian, siapa buat sekian, mana Abu Bakar dah buat semua, maka Abu Bakar boleh masuk pintu syurga mana-mana yang daripada 8 pintu tadi. Jadi konsisten lah, 8 pintu syurga ada 8. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Tak ada lagi, bagus. Yes. Ya. Kalau macam kalau kita dapat jadi PM tu kan, itu kita rasa macam nak apa, ataupun ada kuasa untuk pecahkan itu macam dulu tu, batu besar, batu juga. Kalau mampu, ittaqullah mastata'. Kalau mampu, buatlah. Tengok mafsadah dia, maslahah dia, mafsadah dia, tengok macam mana. Macam Taliban, bila sampai dia pecahkan kan? Dekat mana tu? Bamiyan tu. Pada Afghanistan 99.9% ialah penyembah Islam, Muslim. Inilah ada hak lah dia nak pecahkan benda tu. Bukan ada orang nak sembah lagi pun. Ada apa UNHCR lah, apalah apa sini. Kalau ada kat berhala dalam rumah kita, berhala tu 200 tahun, 300 tahun, tiba kita masuk rumah, tiba jumpa satu berhala 300 tahun, nak pecahkan. Jangan, ini apa UNESCO apa semua ni. Mana ada, aku pecahkan je. Apa hal pula kata. Sejarah lah benda mana. Para sahabat radhiyallahu anhu, sejarah Nabi tu dia kekalkan lah. Kita, saya sebut, kita kalau sayang Nabi SAW, ikut kehendak kita. Dah lama kita korek kubur Nabi tu dah. Kita tayangkan jasad Nabi kat luar. Sebab hadis Nabi kata apa? Mayat para anbiya tak dimakan tanah. Kita nak tengok muka Nabi tak? Mesti nak tengok muka Nabi. Sayang Nabi. Tak pernah tengok muka Nabi. Macam mana kau dapat tengok? Macam mana perasaan kita? Kalau boleh nak keluarkan. Betul kata Aisyah kata, kerana bukan hadis Nabi SAW, aku dah zahirkan kubur Nabi. Aku dah letak kubur Nabi kat luar. Aku tak tutup pun, supaya semua orang boleh pergi kubur Nabi dan bagi salam kat Nabi, bagi semua. Kerana sayang kat Nabi SAW. Tapi sebab apa? Sebab ada kata-kata Nabi SAW, jangan kubur aku tak dijadikan sembahan, kubur aku tidak dijadikan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, dan jangan kubur aku ni tempat sembahan. Bila dia faham, bila para sahabat faham ni, laula qaul Rasulullah SAW la ubriza qabrah, kata Nabi SAW. Kata para sahabat, kalau bukan kerana hadis Nabi tadi, kata Aisyah, saya para sahabat dah zahirkan kubur Nabi SAW. Dia lebih berhak untuk disayangi. Tapi apa kata ulama, kata Syekh Al-Qunaiman, bila hak Allah Ta'ala bertemu dengan hak Nabi SAW, mana diutamakan? Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak Nabi untuk dicintai, yes, tapi hak Allah Ta'ala untuk tidak disyirikkan, maka kita utamakan hak Allah daripada hak Nabi SAW. Benda ni orang tak faham, lalu mengucapkan kata-kata yang syirik. Ya Rasulullah, syafaatkan kami. Seolah-olah syafaat tu ada di tangan Nabi SAW. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak ada siapa boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Patutnya doa macam mana? Ya Allah Tuhanku, janganlah kau halang syafaat Nabi-Mu daripada aku. Itu doa yang sepatutnya. Itu satu benda yang kita sangat kena perhatikan. Wallahu ta'ala, akidah nombor 1. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.